Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, topik yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia bila kita cakap tentang sekuriti makanan. Dan topik yang menjadi pilihan kita hari ini ialah merencana perancangan sekuriti makanan negara, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun bersama saya di studio Ruang Bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi izinkan saya terlebih dahulu seperti biasalah memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Kua Beng Chu yang merupakan Timbalan Pengarah Kanan di bahagian penyelidikan Jabatan Perikanan Malaysia. Jadi Dr. Kua, apa khabar? Baik. Sihat ya? Sihat. Nervous tak? Tak juga. Oh ya, terlebih dahulu saya difahamkan bahawa tahun lepas ya, Dr. Kua memenangi atau anugerah di peringkat Commonwealth. Boleh kita kongsi dulu anugerah apa tu sebenarnya? Oh, anugerah itu ialah anugerah Commonwealth untuk ocean punya productions lah. Jadi kita telah membangunkan satu inovasi yang dikenali sebagai Break and Protect 2. Inovasi ini sebenarnya satu perangkap. Kita boleh perangkap lintah, yang lintah air laut yang jangkit dekat ikan. So bila ikan jangkit tu kan dia ada luka-luka dan dia berdarah. Jadi ikan senang dijangkiti oleh penyakit lain lah. Bila dia senang jangkit penyakit lain tu, jadi ikan akan mati. Jadi akan menyebabkan satu isu kepada penternak. So bila penternak ada isu macam ni, jadi pengeluaran ikan akan berkurangan lah. Jadi bekalan tak boleh dikeluarkan. Dan isu yang seterusnya ialah dia tak ada market juga. Sebab dia dah luka teruk kan. Orang tak akan belilah. Harga dia akan jatuh. Daripada orang kata kalau ikan hidup tu RM50 sekilo, ikan kerapu, dia akan turun jadi RM5 je. Jadi dekat situ yang kita lihat perlu ada satu peluang lah, keperluan untuk mengawal kejadian tersebut. Jadi inovasi itu yang kita bangunkan, memberi anugerah yang kita bangunkan. Dan inovasi itu sebenarnya dia tidak memerlukan bahan kimia. Jadi dia macam satu perangkap lah. Dan bila kita letak dekat sangkar kolam, lintah akan pergi kat tempat tu untuk bertelur. Jadi dia mengeluarkan kokun. Lepas tu kan kokun tu, perangkap tu kita keluarkan. Jadi dia tak melibatkan macam lebih bahan ubat kimia, bahan-bahan kimia yang sekarang memang kita dilarang lah. Kalau boleh lah, kita tak boleh guna bahan kimia lah dalam industri aquaculture. Cantik. Jadi kita ucapkan sekali lagi tahniah di atas kejayaan Dr. Kua. Okey, seorang lagi tetamu yang juga berada bersama dengan saya. Kita ingin juga mengucapkan selamat datang semula dan juga jutaan terima kasih kepada Dr. Suratan Kamarudin yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan di Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jadi Dr. Suratan, apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat ya? InsyaAllah. Ini kali keberapa sebenarnya bersama kami di Bernama TV? Untuk diwawancara oleh Bernama ini pertama kali lah. Dan ini sebelum kali pertama dengan saya ya? Sebelum ini mengiringi orang lain. Ini pertama kali menarik. Oleh Datuk. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Dan seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, sebagai permulaan ini Bang Kali, saya nak tanya soalan ini kepada kedua-dua tetamu lah, kepada Dr. Kua dan juga kepada Dr. Suratan juga. Rata-rata rakyat Malaysia sekarang ini bercakap tentang kebimbangan mereka. Apakah negara kita akan menghadapi masalah bila kita sentuh tentang sekuriti makanan? Apakah kita akan ada makanan yang mencukupi dalam beberapa tahun mendatang ini disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh keadaan ekonomi global yang begitu mencabar ketika ini. Jadi pandangan pribadi daripada Dr. Kua sendiri, apakah itu satu masalah yang mungkin akan menjadi kenyataan ataupun tidak sebenarnya? Pandangan Dr. Kua. Pandangan saya, kalau isu ni berpanjangan,
dengan peningkatan harga makanan dan sebagainya, dia memang akan jadi isu yang besar lah. Namun di peringkat Jabatan Perikanan, kita, sebab saya dari bahagian penyelidikan, jadi dalam R&D ni dia memang satu program jangka masa yang panjang. Jadi permulaan dia kita kena tahu punca masalah tu. So dari kat situ R&D telah dibentuk dalam sektor perikanan yang berfokus kepada pengurangan masalah untuk menyebabkan peningkatan tenakan lah. Jadi beberapa inovasi, beberapa penyelesaian masalah telah kita lakukan lah dalam aspek ni, dari awal sampai peringkat benih, peringkat induk, benih sampai kepada tuaian. Dan kita juga mengambil langkah untuk melihat aspek seperti pengeluaran ikan tu bukan saja dilakukan dengan kaedah yang tidak mapan. So dia perlu dilakukan dengan kaedah yang mapan melalui pengurangan bahan-bahan kimia lah. Itu salah satu cara dia lah. Pandangan Dr. Suratan sendirilah, anticipation yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton. Apakah security makanan, isu security makanan itu akan menjadi satu isu yang mungkin kalau tidak diberi perhatian yang serius akan memberikan masalah sebenarnya kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Sebenarnya memang menjadi salah satu fokus jabatan lah untuk kita meningkatkan pengeluaran makanan yang bersumberkan kepada ternakan lah negara kita. Sebagaimana kita maklum, sememangnya negara kita contohnya dalam peternakan berdaging belum dapat membekalkan 100% daripada keperluan negara kan. Kita baru sekadar membekalkan daging ternakan lembu kita sekitar 23%. Manakala bakinya kita masih lagi perlu mengimport daripada negara luar. Jadi untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan ini, di samping kita meningkatkan program-program pembangunan kita dalam negara, kita juga mencari sumber-sumber baru lah sebagai orang kata sumber bekalan daging untuk keperluan negara itu. Memastikan kita sentiasa ada sumber untuk dapatkan bahan-bahan tersebut lah untuk rakyat Malaysia. Okey. Tapi sebelum tu saya juga nak tanya pandangan Dr. Suratan jugalah, bila kita bercakap tentang ialah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina sendiri, kekurangan ternakan kita, dan kita terpaksa mengimport daging daripada luar, walaupun kerajaan juga melihat ini sebagai satu isu yang cukup serius sebenarnya. Apa yang dirancang oleh Jabatan pihak tuan sendirilah dalam usaha untuk mengatasi masalah ini sebenarnya? Kita ada membangunkan satu plan pembangunan industri ternakan lah, sama ada pedaging dan juga tenusu untuk tempoh tahun 2021 sehingga tahun 2025 di mana dalam pelan perancangan tersebut kita mensasarkanlah untuk meningkatkan pengeluaran negara lah daripada sara diri 23% bagi ternakan lembu daging kepada 50% pengeluaran dalam negara lah. Manakala untuk kambing pula daripada 14% kepada 25% begitu dengan tujuan untuk meningkatkan pengeluaran daging daripada peternakan tempatan. Untuk tujuan itu juga kita telah merencanalah dari segi pembakaan yang baik supaya lebih banyak ternakan dapat dihasilkan dalam negara kita. Itu sebahagian daripada usaha kita untuk meningkatkan sumber genetik yang dapat meningkatkan pengeluaran daging dalam negara lah. Okey, itu isu daging. Isu ikan, kita pergi pasar kadang-kadang ikan pun tak ada Dr. Kwok, kalau ada pun mahal gila-gila lah. Jadi itu pun jadi masalah sebenarnya. Okey, secara facts and figures lah, kita juga nak tahu lah dari segi pengeluaran ikan di negara kita sendiri memang tidak mencukupi. Kita juga terpaksa mengimport ikan daripada luar negara, dari Thailand misalnya sebagai satu contoh. Jadi bagaimana nak mengimbangi situasi ini sebenarnya, Dr. Kwok, daripada pandangan anda? Dalam usaha untuk mengimbangi daripada pengurangan import daripada luar negara, dalam isu R&D penyelidikan, kita ada buat macam penyelesaian masalah secara berpackage lah. Maksudnya di sini ialah contoh ikan tilapia. Di Institut Penyidikan Perikanan sendiri kita ada dah berjaya, kita dah ada macam orang kata
menggunakan strain tilapia induk yang telah ditambah baik. Yang itu mengambil masa yang panjang sebab yang itu kita dah buat di bawah RMK 11 dan disambung dengan RMK 12 di mana ia telah diadaptasi di lapangan. So salah satu contoh dia ialah macam strain yang telah ditambah baik dan digunakan oleh penternak sendiri, dia akan mengeluarkan benih yang elok. Dan benih yang elok ini pula ada satu penyalahan masalah pula di mana kita nak tingkatkan kadar hidup dia. Kadar dia akan bertelur banyak, tapi kadar hidup penetasan tu dia akan rendah. Jadi kita ada macam bangunkan satu incubator untuk telur tu saja. Jadi dalam masa yang tertentu peratusan tu kita boleh tingkatkan daripada percentage yang tertentu lah. Lepas tu daripada benih yang telah menetas ni, kita pun ada inovasi untuk mengasuh dia di dalam sangkar. Itu yang berbeza sikit dengan yang tradisional, yang dia terpaksa beli di hatchery tersendiri di luar. Sekarang ni dia boleh buat di lokasi dia sendiri. So bila dia dah boleh keluar, dia tak bergantung dengan hatchery luar. Kadang-kadang hatchery kata tak ada benih, so dia tak boleh buat. Tapi bila dia boleh buat sendiri, dia menggunakan teknik-teknik ni, inovasi ni, maka dia boleh dapat bekalan benih tu berterusan. Bila dia berterusan tu, jadi kita boleh lihat dia akan ada pengeluaran lah berterusan. Jadi dia boleh meningkatkan pendapatan oleh penternak tersebut lah. Tapi macam tugas Dr. Kuah sendiri, bila kita cakap tentang melakukan penyelidikan, apakah ianya hanya melibatkan ikan-ikan seperti tilapia? Macam mana ikan di laut dan di lautan itu sendiri? Ikan liar di luar, yang itu ikan liar. Kita fokus, kita fokus pada ikan ternakan. So macam ikan tilapia dia lah ikan yang boleh diperolehi dengan mudah. Dan dalam konteks yang saya cerita tadi tu, kita ada macam telah diadaptasi di Tasik Kenyir dan telah digunakan di Tasik Kenyir dan telah berjaya. Daripada dulu tak ada ikan dalam sangkar, jadi dia boleh guna strain dia sendiri, induk dia sendiri, keluarkan benih peratusan meningkat tinggi di sangkar dia sendiri. Jadi dia mampu keluar secara berterusan. Dan teknologi ni sekarang telah diadaptasi di Tasik Kenyir lah dan telah berjaya. Dan sekarang kita dalam proses pemindahan teknologi tu di Sarawak. Sebab mereka melihat potensi di Sarawak tu untuk ikan air tawar macam tilapia sangat besar lah. Okey, kita nak juga dapat pandangan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dr. Suratan, saya tertarik hati dengan moto Jabatan Veterina Kompetent Masyarakat Sejahtera. Apa yang ingin dicapai, apa maksud moto ini sebenarnya, dan apa yang ingin dicapai sebenarnya melalui penggunaan moto ini sebenarnya? Yalah, Jabatan berhasrat untuk menjadi satu-satunya dalam menyela industri pertanian dalam negara kita. Cuma Jabatan Veterina saja So kita mahu menjadikan jabatan kita sebagai jabatan yang kompeten, yang dapat mewujudkan satu industri pertanian yang besar di negara kita untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia lah sebab itu dalam peternakan ini kita nak pastikan produk daripada ternakan itu akhirnya menjadi makanan dan mencukupi untuk keperluan rakyat Malaysia lah Sedangkan itu kita cuba untuk memberi perkhidmatan yang baik lah untuk membangunkan peternakan dan dengan pembangunan industri itu tadi dapat mensejahterakan rakyat Malaysia lah melalui kebajikan semua yang terlibat dalam industri dalam rantaian peternakan tadi, daripada pengeluar di ladang sehinggalah pada pemproses, pembekal, peruncit dan sebagainya yang terlibat dalam industri peternakan itu. Kebajikan mereka terpelihara, perniagaan mereka dapat berjalan dengan baik, di samping memastikan hasil peternakan tadi mencukupi untuk kegunaan rakyat Malaysia lah sebagai pengguna. Mencukupi bukan setakat dapat digunakan, tetapi dengan harga yang mudah, mampu dimiliki dan selamat untuk dimakan lah jadi bila industri peternakan itu dapat dikembangkan dengan baik dan rakyat dapat menggunakan sumber makanan yang dapat diperolehi daripada peternakan tadi, itu akan melahirkan kesejahteraan kepada
negara lah. Bila kita bercakap tentang industri ternakan itu sendiri, Dr. Suratan, apa masalah-masalah yang dihadapi oleh penternak-penternak khususnya lah yang mengakibatkan bahawa mungkin kita masih lagi terpaksa bergantung kepada ternakan-ternakan import ataupun daging-daging import untuk kegunaan rakyat Malaysia? Di mana masalah yang timbul sebenarnya? Kita melihat populasi peternakan kita sebenarnya masih kecil lagi berbanding dengan keperluan rakyat. Contohnya macam ternakan kita kita cuma ada sekitar 600,000 ekor ternakan saja Jadi melalui peternakan yang sejumlah 600,000 ini memang sukarlah kita untuk memenuhi 100% keperluan rakyat Malaysia. Kerana itu ianya perlu ditampung dengan ternakan yang diimport daripada luar atau sebagainya daging yang diimport daripada luar lah dan kita memerlukan masa untuk menambah populasi ternakan ini kalau kita hanya bergantung semata-mata melalui kelahiran dalam kelompok ternakan yang sedia ada. Kerana itu sangat penting untuk kita mengimport baka-baka daripada luar supaya induk-induk ini dapat menambah populasi induk yang akan melahirkan dalam populasi ternakan dalam negara kita lah. Di situ kepentingan pengimportan itu perlu dilakukan lah. Jadi sambil menunggu peternakan kita itu semakin bertambah, ia di cover lah, dibantu dengan pengimportan daging tadi untuk mengelakkan lebih banyak ternakan disembelih kan. Jadi bila lebih banyak ternakan disembelih, kita akan kekurangan ternakan untuk membiak dan sebagainya. Okey, macam Jabatan Perikanan sendiri, barangkali ialah ini soalannya lebih kurang sama dengan apa yang dilontarkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina jugalah. Apa yang perlu dilihat secara serius sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan lagi ataupun melihat industri perikanan di negara kita juga mencapai kepada tahap yang kita mahukan dan akhirnya mungkin walaupun kita perlu import tetapi mungkin jumlah pengimportan ikan itu boleh dikurangkan. Pandangan Dr. Kwak, apakah ini boleh dilakukan sebenarnya? Secara dasarnya kalau kita melihat kepada tempoh masa yang panjang sekiranya kita dah boleh mencari jalan alternatif macam menggantikan bahan sedia ada yang kita import dalam asas, contoh macam makanan makanan untuk aquaculture ni dia masih lagi memerlukan fish meal yang kita import. Fish meal ni yang mahal sebenarnya. So sekiranya dalam pihak di bahagian penyidikan, di institut penyidikan, kita ada mencari alternatif untuk menggantikan bahan kos yang tinggi lah akibat fish meal ni. Salah satunya ialah bahan yang biasa kita dapat bahan mentah yang biasa kita dapat itu usus ayam. Jadi pihak penyelidik kita dah membangunkan tepung daripada usus ayam. Jadi berbanding dengan cara tradisional, tepung usus ayam ni selalunya diberi terus kepada ikan. Jadi dia akan menyebabkan pencemaran lah. Jadi dia tak hygienik. Bila kita tukar kepada tepung ni, dia boleh meningkatkan dia lebih kurang sama dengan yang fish meal itu juga, tapi dia tak cuma pengurangan kos lah. Jadi basically dia boleh meningkatkan 21% lah dia punya pengurangan kos dia dan penggantian 100% daripada fish meal. Saya tertarik hati dengan visual yang sedang ditayangkan kita ini kepada penonton lah. Ada juga pandangan dan juga pendapat. Ini kita nak bercakap secara general lah. Kita bila kita sebut ikan tu ialah ikan laut pun penting juga sebenarnya, doktor ya. Itu yang menjadi kebergantungan pengguna-pengguna di Malaysia. Ada yang mengatakan bahawa mungkin juga cara kita melaksanakan industri perikanan itu sudah outdated sebenarnya. Kita juga harus memodernkan industri perikanan di negara kita, terutamanya yang terlibat dalam peranan ataupun perikanan, industri perikanan laut dalam misalnya. Jadi apakah doktor melihat ini juga perlu diberi perhatian yang serius oleh jabatan sendiri? Agree. Setuju dengan sebab memang industri perikanan tangkapan dalam pun kita menuju ke arah itulah daripada segi pemodenan dan juga digitalizations. So memang kita ke arah tersebut dan kita juga tak lari sebab kita fokus kita sekarang ni sebabkan isu-isu semasa ni kita jangka stok ikan akan terjejas. Stok ikan akan terjejas, jadi tumpuan kita lebih kepada
isu aquaculture, jadi ikan ternakan lah. So dalam ikan ternakan ni kita juga ke arah digitalization. Contoh macam penggunaan penghasilan udang dalam tangki dalam tempoh 3 hingga 4 bulan So sekarang ni kita dalam konsep untuk menternak udang dalam kapasiti yang tinggi. Tapi dalam kapasiti yang tinggi ini dia mampu meningkatkan lebih kurang 38 hingga 41% daripada ni. Jadi dia juga akan ditambah dengan elemen macam IoT. Jadi dekat situ ada nampaklah perubahan daripada tradisional dari segi kadar ternakan, kita pergi kepada kadar ternakan yang tinggi, di mana dia boleh mengeluar berlipat ganda, lebih kurang 4 kali ganda daripada yang asal. Dekat situ yang kita boleh lihat lah berterusan lah. Okey, dari segi Jabatan Veterina pula, Dr. Suratan, apa lagi yang perlu dilihat sekarang ini? Kalau ialah kita bayangkan ternakan haiwan itu bukan mudah sebenarnya untuk disempurnakan, ia juga memerlukan kos yang tinggi. Dan kalau kita lihat kepada perkembangan terkini, antara faktor yang menyebabkan kenaikan harga daging di pasaran ialah kerana dikatakan bahawa bahan-bahan makanan itu sendiri seperti jagung yang terpaksa diimport dengan harga yang begitu tinggi dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mengimbangi situasi ini daripada pandangan doktor sendiri? Sebenarnya kalau kita tengok contohnya industri ternakan ayam 100% sumber makanannya adalah datang daripada luar negara, di mana kita memerlukan jagung dan soya. Dan oleh kerana kita bergantung pada sumber daripada luar, memang kita tak dapat nak mengawal harga yang dikenakan pada kita kerana kita sangat memerlukannya. Jadi ini mengakibatkan kos pengeluaran menjadi sangat tinggi, dan kos pengeluaran inilah memberikan beban kepada peternak-peternak kita lah kerana mereka nak pastikan bahawa melalui peternakan yang dijalankan itu mereka dapat membuat profit lah kepada peternakan mereka. Tetapi apabila kos peternakan yang sangat tinggi, mereka terpaksa menjual dengan harga yang tinggi juga di pasaran, dan ini akan membagi satu bebanan pula kepada pengguna kita. Jadi itulah kita mencari jalan macam mana kalau kita boleh menggunakan bahan-bahan tempatan dan sebagainya. Contoh tadi kita tidak selamanya akan perlu bergantung kepada jagung yang diimport. Seharusnya ada usaha pada kita untuk kalau tidak 100% pun mungkin sebahagiannya boleh diperolehi daripada dalam negara lah untuk mengatasi isu-isu masalah harga kos bahan mentah yang tinggi daripada negara tadi. So menjadi sasaran kepada kementerian jugalah mana kita agensi-agensi di bawah kementerian bekerjasama lah ke arah mencapai hasad tersebut. Kalau kita lihat kepada pilihan pembangunan tanaman jagung pun kita mensasarkan pada tahun 2030 contohnya kita akan cuba dapat sekurang-kurangnya 30% lah, 30% daripada keperluan jagung itu dapat dihasilkan dalam negara kita juga. Jadi ini mungkin akan dapat membantu kita mengatasi masalah harga yang tinggi kalau nak dapatkan bahan mentah keseluruhannya daripada luar negara lah. Bila Tuan sebut tentang harga yang tinggi, ini pun satu persoalan yang menarik juga sebenarnya Tuan Dr. Suratan. Ada juga pandangan-pandangan mungkin lebih bersifat persepsi sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa kita ambil contoh macam ayam lah. Kenapa harga ayam meningkat begitu tinggi walaupun pelbagai kementerian telah pun memberi perhatian yang serius untuk mengatasi masalah ini. Seolah-olah ada semacam the word cartel yang digunakan yang mengeksploitasi harga di pasaran itu. Adakah ini betul ataupun tidak daripada pandangan doktor dan juga jabatan sendiri? Sebenarnya isu kenaikan harga ayam ni dan termasuk juga barang-barang makanan yang lain saya rasa nampak semacam isu global lah. Saya nampak semua negara di seluruh dunia mengalami masalah kenaikan harga makanan ini. Contohnya kalau kita lihat harga ayam sendiri pun walaupun harga ayam di dalam negara kita naik, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara luar, harga-harga di negara tersebut lebih tinggi daripada negara kita sebenarnya. Betul. Malah di negara-negara tertentu tu mereka juga mengeluarkan jagung dan soya, tetapi
ayam di negara mereka lebih tinggi harganya daripada kita. So sebenarnya pengguna-pengguna kita bernasib baik sebab cara tindakan yang diambil oleh kerajaan kita ya bila mengawal harga tu sebenarnya dapat membantu pengguna kita mendapat harga yang lebih rendah. Ya. Walaupun mungkin lebih tinggi daripada harga yang lama, tapi sebenarnya masih sangat rendah berbanding dengan negara-negara lain lah. Ya. Dan dari segi harga ni tadi ya, mungkinlah pengeluar ataupun peternak tadi apabila dapat menjual tidak dapat menjual harga ayam dengan harga yang sepatutnya yang lebih tinggi daripada itu, mereka bimbang mereka akan mengalami kerugian kerana kos pengeluaran telah tinggi tadi. Bagaimanapun melalui program subsidi yang kita bagi salurkan kepada peternak tadi dapat memastikan bahawa mereka dapat kembali kos pengeluaran yang mereka laburkan dalam peternakan tersebut lah. Jadi walaupun mereka terpaksa menjual harga ayam yang dikawal harganya, tapi mereka masih dapat lagi orang kata mengganti balik kos pengeluaran yang tinggi tadi melalui subsidi yang dikeluarkan lah. Jadi dengan situ kedua-dua pihak mendapat benefit lah di situ. Pengeluar masih dapat kos pengeluaran yang dilaburkan, kalau pengguna kita dapat harga yang lebih sesuai dan lebih murah berbandingkan dengan harga-harga daripada negara-negara yang lain tu lah. Dengan harga yang ditetapkan ataupun harga siling yang dinaikkan daripada RM8 lebih kepada RM9 atau RM9.40 sekarang. RM9.40 sekarang ini. Apakah tuan melihat bahawa ada satu trend yang berubah sebenarnya dari segi the supply of ayam di pasaran dan sebagainya? Apakah tuan melihat itu berlaku sebenarnya? Okey, berbanding dengan harga sebelum ini ya, harga kawalan sebelum ini yang lebih rendah kan, RM8.90 dan sekarang dinaikkan kepada RM9.40. So kita nampak ada margin keuntungan di situ di pihak pengeluar. Di samping kita bantu pula dengan subsidi lagi menyebabkan mereka yakin yang bahawa mereka tidak akan rugi walaupun kos pengeluaran yang tinggi ya. Jadi ini menyebabkan mereka berkeyakinan untuk menambah pengeluaran ayam daripada ladang-ladang mereka lah. Okey, macam Dr. Kua, ikan macam mana masalahnya sekarang ini in terms of supply lah di pasaran? Bagaimana nak meningkatkan lagi bagi memberi jaminan kepada pengguna, kepada rakyat bahawa mereka tidak akan kekurangan the supply of ikan-ikan dan udang dan sebagainya? Okey, contoh untuk continue supply udang dengan ikan ni kan, dia banyak bermula dengan dia punya ternakan lah di dalam ternakan. So macam di bahagian penyidikan memang kita fokus on the issue yang semasa ni untuk menggalakkan industri aquaculture ni dia mapan. Lepas tu mapan tu sebab dia akan secure lah makanan yang dihasilkan itu selamat untuk dimakan. Jadi pengguna tak rasa was-was sama ada diguna bahan kimia ataupun antibiotik lah. Kita tak galakkan lah penggunaan bahan-bahan tersebut dalam industri ini. Jadi kalau kita lihat dari segi penggantian bahan kimia ni, kita ada juga bahan-bahan produk yang kita hasilkan menggunakan alternatif seperti herba. Kita ada produk-produk macam tu untuk mengawal kejadian penyakit dalam ikan. Sebab penyakit adalah salah satu punca di mana ikan akan pengeluaran ikan terjejas lah. Sebab bila diserang penyakit je, bekalan akan stok akan terganggu lah. Sebab ikan akan mati ataupun udang akan mati. So dari segi itu kita nampak kena ada satu penyelesaian lah. Contoh tadi saya cakap kan, super intensif, ternakan super intensif. Jadi yang dekat situ dia boleh meningkatkan bekalan udang daripada yang biasa tu sekali ganda je, dia ni jadi 3-4 kali ganda dalam tempoh masa yang sama. Jadi kawasan yang terhad, jadi dia boleh meningkatkan lah. Dan dari segi ikan pula, dari kita fokus makanan. Kalau makanan tu elok, udang dengan ikan tu dia akan grow well lah. Dia akan grow well and then dia akan tahan dari segi serangan penyakit. Tapi in terms of reaction ataupun reaksi dan juga respon daripada penternak sendiri, apakah mereka menerima apa yang dicadangkan oleh pihak Dr. Ko dan rakan-rakan di Jabatan Pertanian? Ya, setakat ni macam produk-produk yang kita dah bangunkan kita dah buat daripada mak-mak pergi ke ladang dan diguna oleh penternak. So mereka menerima? Yes, sebahagian
tu dah terima, dan sebahagian tu, that's why kita menganjurkan iaitu simposium ni lah, Simposium in Asian Aquaculture yang ke-11. Simposium ni diadakan sekali dalam 3 tahun. Okey, kita nak sambung dan kita akan bercakap tentang simposium itu sebentar saja lagi, tapi kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana, dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita sembang-sembang ini, saya ulangi lagi, kita ada 2 talian disediakan kepada anda, 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Apa kata kita rehat dulu, kembali sebentar lagi Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang merencana perancangan sekuriti makanan negara, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Baik, tadi Dr. Kwak, anda ingin menyentuh tentang Symposium on Disease in Asia Aquaculture. Jadi mungkin kita boleh berkongsi apa sebenarnya tujuan simposium ini diadakan dan apa perkara yang akan dibincangkan dalam simposium ini. Okey, simposium ni ialah simposium antarabangsa dan dia dianjurkan oleh Fish Health Sections of Asian Fisheries Society. So dia dah 30 tahun established. So cuma dia ditubuhkan di UPM Malaysia, tapi tak pernah dibuat di Malaysia. So dia A11 ni ialah yang pertama kali akan diadakan di Malaysia lah. Jadi bila pertama kali diadakan di Malaysia ni, dengan dia akan celebrate 30 tahun establishment dia lah, penumbuhan dia. Dan bila akan diadakan? Dia akan diadakan 23 hingga 26 Ogos di Kuching, Sarawak, tapi dia fully virtual cuma in conjunction dengan simposium ni, kita ada satu event yang kita kenali sebagai Farmer Days. Farmer Days ni ialah kita jemput speaker yang well known around the world datang untuk berkongsi dengan peternak-peternak kita. Kita ada 130 peternak campur dengan yang ni, kita ada 190 dan keseluruhan untuk program tu kita ada 250 peternak keseluruhan dia lah. Jadi dalam program tersebut juga kita ada macam pameran. Dalam pameran tu kita akan ketengahkan 10 hingga 11 inovasi yang berasaskan dalam pengawalan kejadian penyakit lah. Simposium ni fokus kepada pengurusan kesihatan ikan. Kita ada 2 sesi plenary dan kita juga ada 6 sesi yang menyentuh macam mana penyakit itu berlaku, kaedah kawalan dia, teknologi, apa yang bahan yang kita boleh guna selain daripada bahan yang sepatutnya yang sebelum ni digunakan. Dan kita ada 2 hari yang fokus untuk trend yang digunakan oleh penternak di negara-negara lain, tapi dia tak ada asas on the scientific data. Tapi ada penyelidik yang membuat perkara tersebut. Dan 2 hari ini akan dikhususkan untuk program tersebut lah. Hari yang itu ialah hari yang ke-4 dan hari yang ke-25 dan 26. So 24 ialah hari yang fokus untuk udang, untuk ikan, di mana penternak akan melihat sendiri ataupun juga peserta akan melihat secara online. Dekat situ mereka akan lihatlah sama ada kaedah tersebut dah boleh digunakan ataupun kaedah tersebut ialah kaedah yang baru untuk mereka untuk kawal penyakit. Dan juga akan dibangkitkan juga di sini ialah kejadian-kejadian penyakit yang baru yang kata tak pernah berlaku dekat negara kita. Kita ada penyakit tersebut pada tahun 2011 yang boleh menyebabkan pengurangan sebanyak kerugian sebanyak 1.3 billion US dollar. So penurunan kita mendadak 30% daripada yang asal. Dekat situ kita ada tengok lagi penyelesaian masalah yang the latest. Sebab isu tu ya isu global. Semua negara akan hadapi masalah yang sama, iaitu industri udang lah. Masalah yang sama. Jadi simposium yang ke-11 ni, ini yang ke-11, dia akan menyentuh
the latest teknologi dari segi pengesanan, kawalan dan rawatan. Antara pakar-pakar yang akan menyampaikan kertas kerja dan sebagainya, boleh mungkin doktor boleh namakan. Okay. Pakar-pakar yang kita akan jemput ni ialah pakar macam well known daripada Norway. Kita ada Profesor Karin, kita juga ada Profesor Eagle daripada Norway. Mereka ni ialah pakar yang well known, yang banyak publish paper, bukan saja publish paper di lapangan, tapi secara praktikal dia bersama dengan industri. Mereka akan berkongsi apa yang telah dilakukan di negara mereka dan juga isu yang dihadapi. So para peserta kita sekarang ni ada 223 peserta daripada 21 negara, dan kita jangka kita akan mencapai lebih daripada itulah. Sebab daripada Malaysia itself kita ada 523 orang. So kalau kita lihat kan, sebab ini kali pertama dilakukan secara maya. Sebab dia setahun sekali dalam 3 tahun, tapi yang ke-11 ni 5 tahun. Sebab isu COVID dan pandemik. So kita dah mula-mula kita buat fizikal, lepas tu kita tukar pada hybrid, lepas tu sekarang ni fully visual lah. Yang 523 peserta dari Malaysia itu, apakah mereka merupakan penternak dalam industri perikanan sendiri ataupun untuk DAA punya event, dia kebanyakan dia industrial people dan juga akademia dan juga researcher di Malaysia lah, dan juga jabatan sendirilah. Okey, nanti kita sambung lagi. Saya juga nak tahu apa impak ataupun kesan yang diharapkan daripada simposium ini. Mungkin kita kembali semula kepada Dr. Suratan lah. Kadang-kadang pengguna juga harus bijak doktor ya. Kita tahu bahawa kita menghadapi masalah, kita menghadapi kebimbangan tentang sekuriti makanan, terutamanya daging-daging, ayam dan sebagainya. Tetapi kebijaksanaan juga harus ada kepada pengguna-pengguna di Malaysia dalam usaha untuk cuba mengatasi masalah ini supaya ianya tidak menjadi masalah yang tidak sewajarnya menjadi masalah. Pandangan Dr. Suratan. Ya, sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kesihatan pun kan, kita harus jaga pemakanan kita kan, terutamanya macam daging kan. Seharusnya kalau kita menjadi pengguna yang bijak, kita mengikut jadual piramid makanan tadi. Jadi dengan sendirinya kita dapat mengurangkan penggunaan daging ataupun ayam ya. Kalau kita tengok penggunaan ayam dalam negara kita ni antara yang tertinggi di dunia ya. Selepas Israel, Amerika adalah Malaysia. Negara ketiga yang menggunakan ayam yang tertinggi. So kalau kita tengok dari sudut macam piramid makanan, sebenarnya sumber protein ni kita boleh seimbangkan ya. Jadi dengan situ kita boleh orang kata melaksanakan penjimatan dari segi penggunaan tadi ya. Jadi tak akan timbul isu yang kalau daging mahal dan sebagainya kita terpaksa juga membeli ya. Jadi kalau kita melaksanakan dari segi penjagaan kesihatan, dari segi pemakanan kita, saya rasa kita boleh mengawal pembelajaran kita lah ya, untuk pembelian daging, ayam dan sebagainya. Tapi baru-baru ini bila kita menyambut Hari Raya Adha misalnya, yang melakukan korban ya, tidak pula menghadapi masalah untuk mendapat lembu dan sebagainya. Jadi bagaimana Tuan Mat, apakah itu masalah yang benar-benar wujud ataupun masalah yang timbul hanya disebabkan oleh kejutan-kejutan permintaan di luar jangkaan? Saya nampak mungkin kebimbangan di kalangan pengguna lah, sebab kita baru saja melalui fasa pemulihan selepas COVID kan. Memang kita dapati setengah-setengah makanan mahal, setengah sumber makanan berkurangan dan sebagainya. Jadi apabila kita nak sampai ke masa perayaan Hari Raya Korban, pengguna mula bimbang dari segi cukup atau tidak ternakan untuk dilaksanakan korban tersebut kan. Tapi sebenarnya sumber makanan kita adalah cukup, dan sebahagian besarnya datangnya daripada peternakan tempatan ya. Sebahagian pula diimport daripada Australia dan juga Thailand ya. Jadi berdasarkan kepada pengimportan yang dilakukan daripada negara-negara tersebut, di samping production tempatan, bilangan yang diperlukan itu mencukupi. Dan kalau kita lihat dari segi keperluan kita tu adalah sekitar 38,000 ekor saja untuk kegunaan Hari Raya Korban ya. Dan
nampaknya bilangan itu kata masih dalam jangkaan kita lah dari segi keperluan tersebut. Okey, kembali semula kepada Dr. Kuah. Apa lagi perkara yang akan dilakukan oleh Jabatan Perikanan Malaysia lah, Kuah? Selain daripada apa yang Dr. Kuah sebut sebentar tadi, apa lagi yang akan dilakukan dalam usaha untuk memastikan bahawa bekalan ikan di negara kita akan mencapai tahap yang mencukupi sebenarnya? Kerajaan dah bagi banyak insentif dalam aquaculture reserve. Dia ada, kita mensasarkan ikan yang cepat membesar dan juga membiak lah. Cepat membesar, membiak, dan memastikan stok tersebut boleh diperolehi. Dekat situ kalau kita lihat dalam bahagian penyidikan, kita ada bangunkan Nucleus Broodstock Center lah, di mana di pihak R&D bahagian penyidikan, dia ada bangunkan Nucleus Breeding Center ni. Maksudnya dia dah identify induk-induk yang tertentu yang dibangunkan, yang tahan penyakit, cepat membesar dan sebagainya, dan telah dibangunkan, dan kita dah ada untuk udang galah dan juga tilapia. Contoh dia macam, dan dibangunkan induk ni pula dibagikan kepada pusat-pusat pengembangan. Di pusat-pusat pengembangan pula dia akan jadi multiple center lah. Dekat situ dia akan biarkan dia cepat stok tu dah cantik, elok, jadi dia akan biarkan dekat situ. Jadi dia akan disalur lah kepada penternak yang memerlukan stok tersebut. Jadi dia tak ambil lah daripada stok daripada sana dan sini yang kita tak tahu dari segi status kesihatan dia ataupun dari segi tumbesaran dia, kadar peratusan dia lah. Jadi dekat situ kita nampak usaha-usaha kerajaan dalam melalui Jabatan Perikanan, kita nampak benda ni telah ditekankan, dan kita dah pilih spesies-spesies yang tertentu di mana spesies ni mampu dimiliki, dan kalau penternak keluar pun pengguna boleh beli. Tapi cabaran yang dihadapi oleh penternak sendiri, terutamanya kadang-kadang keadaan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, berlaku banjir dan sebagainya, apakah itu juga dilihat sebagai antara ancaman yang perlu diberi perhatian serius sebenarnya untuk menjayakan program ini? Betul. So dalam program kita juga, kita ada juga bantuan lah dalam konteks seperti berlakunya bencana tersebut. So bantuan ni berbentuk kepada bahan-bahan macam alat, alat macam benih, stok makanan, macam itulah. Okey, ada juga pandangan Dr. Suratan, ada yang mengatakan bahawa kadang-kadang Jabatan Veterina sendiri tidak memberi perhatian yang cukup serius sebenarnya bila bercakap tentang ternakan-ternakan ini seperti lembu, ayam, kambing dan sebagainya. Mereka lebih menumpukan barangkali perhatian kepada kucing, anjing, burung. Ini satu lagi persepsi atau permainan di luar sana yang sering dilontarkan. Sejauh mana betul ataupun tidaknya andaian-andaian seperti ini, Doktor? Sebenarnya memanglah di luar sana kebanyakan rakyat Malaysia sebenarnya masih kurang arif dan faham tentang peranan Jabatan Veterina. Mereka nampak memanglah veterina lebih dekat dengan haiwan kesayangan, dan mungkin sebahagian daripadanya tahu bahawa kita terlibat dengan peternakan lembu, kambing dan ayam, begitu kan. Tapi sebenarnya banyak lagi peranan-peranan yang dimainkan oleh jabatan lah, dan walaupun peranan utama kita nak membangunkan industri peternakan dalam negara kita, tapi pada masa sama untuk memastikan industri ini berkembang, kita juga berfungsi untuk mengawal penyakit daripada berlaku, kerana penyakit ini merupakan ancaman yang paling besar lah kepada peternakan kita. Sedang kita sedang berusaha untuk meningkatkan industri ternakan. Kalau berlaku penyakit akan menyebabkan kerugian, kematian dan sebagainya, yang boleh menguncupkan industri ini, dan akan menyebabkan kurangnya bekalan sumber makanan daripada ternakan di pasaran kan. Di samping itu juga oleh kerana sumber bekalan ternakan kita mungkin tak dapat memenuhi 100% keperluan negara, kita juga masih memerlukan sumber daripada luar. Jadi di situ juga veterina memainkan peranannya dengan melaksanakan analisa risiko. Analisa risiko status penyakit yang berlaku di satu-satu negara itu sebelum kita membenarkan satu urus niaga dibuatlah, hanya negara-negara yang dapat mengesahkan mereka itu adalah negara yang bebas penyakit, tidak ada penyakit-penyakit yang berbahaya,
yang lulus dalam analisis risiko kita, barulah kita benarkan pengimportan ataupun pengeksportan dilakukan. Selain daripada itu, kita juga melaksanakan aktiviti pemeriksaan bagi loji-loji macam ruas melih, pusat-pusat perprosesan di luar negara bersama dengan JAKIM. JAKIM akan mengesahkan dari segi halalnya produk yang dikeluarkan. Manakala Jabatan Veterina pula memastikan yang produk itu memang mengikut standard kesihatan yang kita perlukan, selamat, sihat dan berkualiti dan bersih sebelum kita luluskan loji itu sebagai sumber yang boleh diambil untuk diimport masuk ke dalam negara kita So itu juga sebahagian daripada fungsi ataupun peranan kita lah dan sampai itu kita juga menjadikan macam kemudahan untuk latihan latihan bukan sahaja latihan kepada staf, tetapi juga kita menjadikan latihan kepada peternak-peternak kita dan semua mereka yang terlibat dalam rantaian industri peternakan tadi kepada peternak-peternak, kepada butcher, kepada penyembelih dan sebagainya. Kita sediakan latihan untuk mereka tambah pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang yang mereka ceburi lah. Okey, saya dipahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil kita ini. Saudara Mazlan Abdullah difahamkan ada di talian. Malam tu saya dah balik KL dulu dari Bali. Kan dah balik ke KL, memang nak baru tahu siapa minta lah pihak berkuasa ni. Di mana-mana pun kita pergi ni orang mengut harga barang, ikan mahal. Dulu ikan kembung, ikan sadim bawah RM10. Orang kampung pun sekarang nak merasa ikan jenahak pun tak boleh makan merasa jenahak dah. Ikan bawal pun orang kampung tak boleh makan, mahal seperti RM40 sekilo. Tu macam mana sepatutnya, apa puncanya? Dan boleh jadi sepatutnya pihak berkuasa nak beri penjelasan pada rakyat. Rakyat ni nak makan juga, walaupun macam mana pun dah kampung tahulah anak ramai nak beli daging pun mahal. Dan daging RM40 kilo kat kampung juga. Tu macam nak beli ayam, tak boleh beli ayam, makan ayam mahal. Tu nak beli jagung di rumah, nak tanam jagung kat rumah tak boleh. Dulu orang bertanam ubi kayu kat jagung kat rumah kan. Babi hutan masuk kat kawasan rumah babi hutan. Kalau monyetnya kepak habis, kalau pertanian pokok ubi cabut habis. Tu macam mana? Di manakah orang kampung nak buat susuk tanam pun susah sekarang. Kos tinggi. Okey, faham apa ni Encik Mazlan, itu rungutan yang selalu kita dengar lah sebenarnya. Dan kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Okey, soalan saya ini mengenai industri industri perikanan. Adakah ia boleh dimodernkan selari dengan perkembangan semasa? Minta Pak ahli panel ulas dalam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Sebenarnya kita dah pun menjawab persoalan itu tadi Dr. Koh. Barangkali agaknya Ridwan terlepas kot. Tapi tak apalah, kita kembali semula tentang apa yang dirungutkan oleh rakyat jelata lah. Kita tahu harga ikan mahal, harga daging sudah pun ialah meningkat sekarang ini. Itu sesuatu yang tak dapat kita elakkan macam disebut oleh Dr. Suratan tadi. Itu masalah global sebenarnya. Baik, sesuatu yang penting jugalah barangkali saya teringat pada sambutan Hari Veterina yang telah berlangsung sebulan lalu Tuan Doktor dan saya juga teringat pada tema yang digunakan ketika itu, iaitu memperkasa daya tahan kualiti perkhidmatan veterina. Jadi boleh kita kongsi bersama dengan Doktor tentang sambutan tersebut? Ya, betul lah. Memang Jabatan Perkhidmatan Veterina melihat bahawa adalah satu cabaran yang besar kepada jabatan lah, terutama mereka yang bergelar veterinarwan kerana di mana mereka ni akan berhubung dengan 3 kelompok kita kata yang dijaga oleh jabatan kita lah. Pertamanya dari segi ternakan ternakan, dari segi kebajikan ternakan dan sebagainya kita perlu jaga supaya dia, walaupun kita mengeluarkan makanan daripada ternakan itu, kita kena pastikan bahawa ternakan itu dijaga dalam keadaan yang selesa, cukup makan, kesihatannya terbela dan sebagainya pada masa yang sama juga kita nak pastikan mereka yang terlibat dalam industri ternakan itu juga terbela dari segi kebajikan kerana mereka itu terlibat dalam perniagaan jadi kita nak pastikan usaha yang mereka laksanakan dalam perdagangan itu memang dapat memberikan sedikit keuntungan kepada mereka. Dan pada masa yang sama kita juga nak memenuhi hasrat keperluan pengguna kita.
kepada semua makanan yang datang daripada peternakan tadi. Jadi itulah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh para veterinarian tadi untuk memastikan keperluan pengguna terbela, keperluan mereka yang terlibat dalam industri pun terbela, di samping peternakan itu sendiri pun dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi itu satu cabaran yang sangat besar. Betul. Baik, kita di penghujung sebenarnya Dr. Kua, tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi di penghujung inilah apa sebenarnya harapan Dr. Kua dan rakan-rakan berkaitan dengan simposium yang akan berlangsung nanti. Okey, untuk simposium yang ke-11 ni, Disease in Asian Aquaculture ni, kita berharap penternak ataupun akademia, student dan sebagainya join us. Sebab dekat situ you akan learn a lot mengenai perkembangan semasa, mengenai cara nak urus ikan yang dah sakit, dan kita juga berkongsi dengan pakar-pakar di luar sana tentang kemunculan penyakit baru yang kadang-kadang diorang dah temui kaedah untuk kawal dan juga alternatif untuk buat rawatan. Jadi dekat sini akan belajarlah banyak yang kita boleh berkongsi bersama dengan pakar-pakar dekat luar. Join us lah 23 hingga 26 Ogos, 22 hingga 23 hingga 26 Ogos tahun ni lah. Jadi dalam simposium ni juga dia akan mengetahui lah teknologi yang terkini jugalah dalam pengesanan penyakit. Okey, ada lagi yang nak disampaikan? Juga untuk penternak, you boleh untuk penternak kita ada live feed nantilah. Walaupun tak boleh join secara fizikal, boleh join secara file live. Dari kat situ juga boleh ajukan soalan kepada panel-panel ni. Salah seorang panel yang kita jemput untuk Hari Peladang ni, Farmer Days ni, ialah usahawan ni. Yang usahawan ni background dia ialah penyelidik. Dia yang menemui punca penyakit tersebut dan beliau telah atasi penyakit tersebut dan beliau keluar dengan syarikat yang tersebut. A very young guy, but can learn a lot from them. Very well known guy lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Kua Beng Choo. Terima kasih kepada Dr. Suratan Kamarudin kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih jugalah kepada pemanggil-pemanggil yang berkongsi pandangan dan juga pendapat, walaupun ialah kita faham tentang masalah yang kita hadapi, tetapi saya percaya bahawa Jabatan Perikanan Malaysia dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterina akan melakukan apa saja dalam usaha untuk menjamin bahawa negara kita tidak akan menghadapi masalah sekuriti makanan ini, dan satu jaminan yang mungkin boleh kita berikan kalau kerjasama yang erat diwujudkan di antara rakyat dan juga jabatan-jabatan dan juga kementerian-kementerian yang sedia ada yang bertanggungjawab untuk menjaga dan menjamin bahawa sekuriti makanan negara akan terus dikekalkan dan tidak akan menghadapi masalah. Itu harapan kita sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.